Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini kita teruskan kelas PDPR kita dalam bab 6 iaitu cahaya dan optik untuk subtopik 6.1 iaitu pembiasan cahaya bahagian yang kedua lah. Okay, kita buat sambungan yang telah dipelajari daripada minggu lepas. Okay, jadi objek untuk bahagian kedua ini adalah pelajar boleh menerangkan apa itu dalam nyata dan juga dalam ketara. Dan seterusnya pelajar boleh menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembiasan cahaya yang mana kita akan buat kiraan lah nanti. Okey. Apa itu dalam nyata dan dalam ketara? Okey, dalam nyata dan dalam ketara akan berlaku sekiranya berlakunya pembiasan cahaya. Okey, contoh ni, fenomena ni, okey ni contoh abu. So, abu ni dia berada di tepi sungai dan dia terlihat seekor ikan. Okey, jadi ikan ni dia akan mengeluarkan sinar cahaya. Okay, seperti kamu dah belajar dekat lower form dulu. Okey, mata kita adalah organ yang akan mengesan cahaya. Jadi cahaya ataupun sinar tu datangnya daripada ikan lah. Okey, so ikan ni okey dia akan mengeluarkan sinar cahaya. Okey, so ini kamu dah belajar dulu, kita panggil sebagai sinar tuju lah. Okey, so bila berlakunya perubahan medium, okey, daripada cahaya itu bergerak daripada air. So berlakunya perubahan medium, sekarang ni cahaya ni akan merambat ataupun bergerak dalam medium udara. Jadi kamu dah belajar hari itu, kita kena lukis garis normal. Okey, kalau ikutkan sudut tujunya di sini. Okey, so bila sinar cahaya tu bergerak pada medium udara, jadi sinar biasanya adalah di sini. Okay, seperti yang kamu nampak, okay, sudut I adalah lebih kecil daripada sudut R yang mana sinar biasa tadi akan bergerak menjauhi garis normal. Okay, jadi daripada garis normal ni sekiranya kita buat garis putus-putus, okay, garis normal ni tadi, garis sinar biasa tadi, bila kita buat garis putus-putus, okay, so sebenarnya image yang dilihat oleh abu tadi adalah kedudukan ikan tu berada di sini. Okay, so ini adalah kedudukan sebenar ikan, okay, dan yang ini adalah kedudukan image ikan, image yang abu ni nampak tadi. Okay, so jadi bila wujudnya pembiasan cahaya tadi, okay, maka abu ni akan melihat ikan tu kelihatan lebih cetek ataupun hampir daripada permukaan berbanding dengan keadaan sebenar dia lah. Okay, situasi ni yang kita panggil sebagai dalam nyata dan dalam ketara, yang mana dalam nyata tu ataupun kita biasa letak simbolnya sebagai H kecil, so ini kita panggil sebagai dalam ketara. Yang maksudnya ketara ni yang kita nampak lah. So yang ni kalau kita ambil daripada surface air ni ke kedudukan ikan yang sebenar, pada kedudukan sebenar ni, so ini kita labelkan sebagai H besar, yang mana H besar ni adalah merujuk kepada dalam ketara. Dalam nyata. Okay, contoh sekarang ni yang tengah viral. Okay, game Squid Game. Okay, so apapun image yang kita nak tengok, actually dia akan yang dipancarkan ke mata kita tu adalah sinar cahaya daripada objek yang kita lihat. So ini objek dilihat, so yang akan masuk ke dalam mata kita, yang akan detect sinar tu adalah mata kita. So sinar ni datangnya daripada objek yang kita lihat. So sebab tu dalam situasi yang atas ni, sinar cahaya tu kita lukis mestilah daripada ikan ke mata. So kamu jangan lukis terbalik pula, daripada mata ke ikan pula kamu lukis nanti. Okay, konsep dia sebab kita faham apa pun objek yang kita lihat, mestilah datangnya sinar cahaya tu datangnya daripada objek yang kita lihat. So sinar cahaya daripada objek yang kita lihat tu masuk ke dalam mata. So sebab tu ulang balik, dalam situasi ni arah ataupun garis sinar tuju tu mestilah bermula daripada ikan masuk ke mata. So situasi yang berbeza pula. Okey, yang mana sekarang ni, okey, contoh yang pertama, okey, situasi yang mana jurulatih ingin melihat kedudukan penyelam di bawah ni.
Okey, jadi yang nak melihat tu siapa? Yang nak melihat tu tadi jurulatih. Okey, so kita lukis mata kat sini. Okey, so jurulatih ni yang nak menengok penyelam. Jadi sinar cahaya tu kena bergerak dari mana? Okey, yang nak melihat tu adalah jurulatih. Jadi of course lah cahaya tu mesti bergerak daripada penyelam. Dari penyelam pergi ke jurulatih. Sebab yang nak melihat tu adalah jurulatih. Okay, jadi step yang sama jugalah. Kita mulakan dengan daripada kedudukan penyelam ni kamu kena lukis dia punya sinar 7. So anak panahnya bergerak ke atas lah. Okay. So apabila dapatnya perubahan medium, sinar cahaya bergerak daripada medium lebih tumpat iaitu air kepada medium kurang tumpat iaitu udara. Kamu dah tahu dia sinar cahaya itu akan bergerak menjauhi garis normal. So ni garis normal. Okay, sepatutnya sinar cahaya itu bergerak di sini kan. Okay, tapi disebabkan berlakunya pembiasan sinar cahaya tadi. Okay, jadinya sinar cahaya tadi akan membengkok ataupun kita kata dibiaskan menjauhi garis normal. Okay, pada sudut R di sini menjauhi garis normal. Jadinya sinar cahaya tadi dibengkokkan ataupun telah dibiaskan. So dia akan jadi macam ni lah. Okay. So sekarang ni kita nak cari kat manakah kedudukan penyelam ni daripada sudut pandangan mata jurulatih ni. Jadi daripada sinar biasa yang kita dah dapat ni tadi. Okay, kamu buat garis putus-putus. Okay, so di sinilah sebenarnya kedudukan image penyelam yang jurulatih ni nampak. Boleh? Okay, situasi yang kedua, situasi yang berbeza yang mana sekarang ni penyelam ni yang nak tengok jurulatih dia. So maksudnya yang nak tengok tu matanya di sinilah. Penyelam ni yang nak tengok jurulatih dia. Jadi sinar cahaya tu akan datang daripada jurulatih pergi ke penyelam. Okay, so step yang sama juga. Okay, kita akan lukis dulu sinar 7. So sinar 7 daripada mata jurulatih. Okay. Daripada jurulatih ni, okay, dia akan bergerak daripada medium udara ke medium air. So dia akan bergerak daripada kawasan yang kurang tumpat ke kawasan yang lebih tumpat sepatutnya. Okay, kalau kita lukis ni, okay, sepatutnya sinar cahaya tu bergerak ke sini. Tapi disebabkan oleh pembiasan cahaya yang berlaku, sinar biasan tu bergerak mendekati garis normal. Okay, dia mendekati garis normal menyebabkan sinar biasan tu kita lukis lebih ke bawah sikit lah. Disebabkan oleh berlakunya pembiasan cahaya tadi. Okay, so kalau kita lukis daripada sinar biasan ni, garis sinar biasan ni kita sambung buat garis putus-putus, maka image yang dilihat oleh penyelam tadi adalah kedudukan jurulatih itu berada di sini. So ini adalah image yang dilihat oleh penyelam. Okey, sekarang cikgu just nak highlight bagaimana kita boleh mengira indeks biasan iaitu darjah pembengkokan cahaya. Contohnya kita nak pakai indeks biasan bagi air. So apa formula yang kita boleh pakai untuk kita dapatkan indeks biasan cahaya sekiranya berada dalam medium air. Okey, so indeks biasan tu kita boleh guna persamaan N itu murid daripada indeks biasan bersamaan dengan H besar bahagi dengan H kecil. Okey, apa itu H besar? Okey, H besar adalah merujuk kepada dalam nyata iaitu dalam sebenar, itu kat mana kedudukan sebenar ikan tersebut. Okey, so biasanya kita akan ambil daripada ini permukaan air. So nak dapatkan nilai H besar tu ataupun ketinggian, kedalaman, ketinggian ataupun kedalaman kita ambil daripada permukaan air ke kedudukan sebenar ikan. So ini kita labelkan sebagai H besar. Okey, tapi H kecil tu pula merujuk kepada dalam ketara, yang mana dalam ketara tu adalah merujuk kepada image kedudukan daripada permukaan air ke image ikan yang kita nampak tadi. Okay, ini kita labelkan sebagai H. Okey, daripada permukaan air ke kedudukan image yang dilihat oleh mata kita labelkan sebagai H kecil, iaitu merupakan dalam ketara. Okay, jadi boleh nampak apa beza dalam nyata dan dalam ketara. Dalam nyata adalah kedudukan sebenar ikan. Okay, kita labelkan dengan H besar. Manakala dalam ketara adalah kedudukan ikan ataupun image yang kita nampak.
Okey. So, jadi bila kita nak kira berapakah nilai indeks biasan bagi air, berdasarkan maklumat kita ada H, iaitu kedalaman imej dan juga kedalaman kedudukan ikan pada kedudukan sebenar dia. Okey, bila dah ada maklumat H besar dan H kecil ni, baru kita boleh kira berapakah nilai indeks biasan bagi air. Okey. Okey, jadi hari ini kita hanya belajar tentang dalam nyata dan dalam ketara. Untuk kesimpulannya, dalam nyata dan dalam ketara berlaku disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya, yang mana bila berlakunya pembiasan cahaya ini, kita akan melihat kedudukan ikan tu akan lebih dekat dengan permukaan air. Okey, yang mana ini adalah kedudukan sebenarnya, tapi mata kita melihat ikan tu berada lebih dekat dengan permukaan air. Okay, so ini kita panggil sebagai kedudukan imej, manakala kedudukan sebenarnya adalah sebenarnya lebih dalam ataupun lebih ke bawah. So ini kita panggil sebagai fenomena yang disebabkan oleh pembiasan cahaya. Jadi untuk mendapatkan indeks biasan ataupun N bagi situasi ini, okay, kita boleh gunakan persamaan ataupun rumus N bersamaan dengan H besar bagi H kecil, yang mana H besar adalah ketinggian ataupun kedalaman daripada permukaan air ke kedudukan sebenar ikan, manakala H kecil adalah merujuk kepada permukaan air ke kedudukan imej. Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Dan jangan lupa homework kamu siapkan latihan pada modul pada muka surat 173. Siapkan latihan nombor 5 dan nombor 6 sahaja. Okey, sudah siap? Hantar sebagai bukti kehadiran kelas untuk hari ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih kelas.